Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar sejarah SPM. Jadi ini video untuk kita 4 silibus kita 4. Jadi sekarang kita di bab 5 sudah, yaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kita belajar ni tentang Semenanjung Tanah Melayu. Alright. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan? Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan bermaksud gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Pentadbiran kerajaan persekutuan dibagikan kepada dua, yaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Alright. Jadi kalau kita imbas balik sejarah Tanah Melayu ini, dia ada 9 buah negeri kan. Jadi semasa campur tangan British, jadi British telah mewujudkan negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga negeri-negeri selat. Jadi 3 gabungan ini digabung lagi dalam satu persekutuan. Daripada 3 ni digabung jadi satu. Jadilah Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi itulah maksud persekutuan, gabungan beberapa buah negeri. Alright. Jadi macam mana boleh terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kalau kita imbas balik, sebelum ni British mau tubuhkan sebuah negara baru yang namanya Malayan Union. Tanah Melayu jugalah. Tapi konsepnya berbeza, konteksnya pun berbeza. Ciri-cirinya pun berbeza dan orang Melayu menolak Malayan Union 1946. Orang Melayu membantah. Itu kita sudah bincang sebelumnya kan, juga tidak murai lagi. Jadi sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Tukar Malayan Union tukar dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi dorang tubuhkan jawatan kuasa kerja. Jadi jawatan kuasa kerja ni maksudnya satu EJK lah, ahli jawatan kuasa yang tugasnya ialah membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Malayan Union kita sudah tolak kan. Itu British yang rangka sendiri. Jadi Persekutuan Tanah Melayu ini pula dirangka oleh orang-orang tempatan, kerjasama orang-orang tempatan, Raja-Raja Melayu dan juga British. Jadi 3 pihak ini bekerja sama. Jadi siapakah yang menjadi ahli jawatan kuasa ni? Pertama ada wakil daripada kerajaan British. Ini ada 6 orang. Right. And then UMNO ada 3 orang. Diketuai oleh Datuk Onn Jaafar, dan ada juga wakil daripada Raja Melayu. Jadi 3 pihak ini mereka lah yang berbincang macam mana untuk bentuk sebuah negara baru yang bernama Persekutuan Tanah Melayu. Right? Jadi ini ahli jawatan kuasanya. Jadi apakah lepas mereka berbincang jawatan kuasa ni, apa mereka cadangkan ialah mereka cadangkan supaya menyatukan semua negeri-negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri-negeri selat. Kita negeri Melayu. Pertama dari atas Perlis, Kedah. Apa lagi? Kedah, bawahnya Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu. Jadi ada 9. Lepas tu ada 2 lagi negeri-negeri selat, Pulau Pinang dan juga Melaka. Jadi semuanya ada 11. Itulah maksudnya. Jadi ada 11 negeri lah. Dan yang kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Dan keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri yang ada, 11 buah negeri, dan mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Jadi maksudnya cadangan ini terbaliklah, bertentangan dengan yang Malayan Union kan. Malayan Union kuasa raja terhad, kerakyatan terlalu longgar. Jadi dorang cadangkan ini untuk dorang minta dorang punya permintaan ni lebih, bilang orang, lebih agresif lah kepada pihak British. Mereka mau kuasa raja dikembalikan, mereka mau kewarganegaraan diperketatkan. Begitulah lebih kurang. Right? Seterusnya jawatan kuasa kerja ini terdiri daripada Raja-Raja Melayu, orang British dan juga wakil UMNO. Jadi di Tanah Melayu pada masa itu bukan UMNO sahaja yang berjuang untuk kemerdekaan negara. Bukan UMNO sahaja. Ada juga gerakan nasionalis Melayu radikal. Alright.
Gerakan nasionalis Melayu radikal nih, dorang nih adalah golongan-golongan orang-orang Melayu yang pintar-pintar, dorang ada persatuan sendiri, mereka mempunyai ramai pengikut, oke ya, dan mereka ada dorang punya persatuan sendiri, right? Dan oke, golongan Melayu radikal nih, oke, dorang bantah kerajaan British, oke, kerana mereka jalankan rundingan secara tertutup dengan UMNO sahaja, tidak melibatkan mereka, oke. Dorang dorang cakap, iyalah bah, kenapa tiba-tiba UMNO yang mewakili seluruh penduduk tanah Melayu? Mereka siapa? Kan siapa yang pilih mereka kan? Kami pun perjuang kemerdekaan juga. Kenapa kami tidak diajak untuk berunding? Itu yang mereka tidak puas hati. Oke, jadi mereka British mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Golongan ini membentuk satu gabungan baru namanya Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTRA. Oke, sebab memang British tidak suka dengan orang nih. Ya, memang British tidak suka sebab semasa campur tangan British, penjajahan British kan mereka agresif melawan British. Mereka menentang British sekeras-kerasnya. Sebab tu British gelar mereka nih yang nasionalis Melayu radikal. Radikal ni macam cakap ganas juga lah, berani kan. Jadi British ketepikan mereka. Sebab tu mereka marah. Right? Jadi Putra, dorang buat gabungan parti, Pusat Tenaga Rakyat, ada Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM, ini paling terkenal lah, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Angkatan Pemuda Insaf API, gerakan Angkatan Muda Geram, Hizbul Muslimin, Barisan Tani Malaysia Malaya Batas, dan Angkatan Wanita Sedara. Jadi ini semua persatuan-persatuan yang kuat di tanah Melayu pada masa itu. Dan mempunyai ramai pengikut. Bukan UMNO saja yang ramai pengikut, right? Tapi UMNO yang dengan British. Dorang ni, mereka ni tidak bengam dengan British. Right? And then selain Putra ni, golongan yang bukan Melayu pun, orang Cina dan India pun tidak puas hati juga. Kenapa UMNO saja diajak? Jadi Putra ini, Pusat Tenaga Rakyat ni, yang tadi itu bergabung dengan AMCJA. Apa itu AMCJA? All Malaya Council of Joint Action. Lebih kurang sama maksud dengan Putra lah, Pusat Tenaga Rakyat. Kalau tadi Putra ni gabungan persatuan-persatuan Melayu kan. Kalau AMCJA ni gabungan persatuan-persatuan Cina dan India. Alright, dorang anggap British ni tunduk kepada tuntutan UMNO. Alright, jadi dorang anggap jawatan kuasa kerja tu tidak demokratik lah. Kenapa orang UMNO saja yang diambil? Kenapa kami tidak kan? Kami pun penduduk tanah Melayu walaupun kami Cina dan India. Begitulah maksudnya. Alright, jadi antara yang terlibat dalam MCJ ini siapa? Pan Malaya Federation of Trade Union, Malayan Democratic Union MDU, dan Malayan Indian Congress MIC. Jadi kumpulan ini menolak perjanjian persekutuan yang dicadangkan oleh ahli jawatan kuasa kerja tadi itu, dan mereka membantah kerana jawatan kuasa jawatan kuasa kerja tadi itu yang bincang persekutuan tanah Melayu tidak ada wakil bukan Melayu. Jadi mereka pun tidak puas hati lah. Jadi Putra, geng-geng Persatuan Melayu, dan MCJA, geng-geng Persatuan Cina dan India bergabung. Mereka menentang perlembagaan tersebut secara terbuka. Bilangnya, kami tidak puas hati kepada UMNO British dan British kerana mereka mengetepikan kami dalam persekutuan tanah Melayu. Alright. Jadi secara umumnya bukan UMNO saja yang berjuang untuk kemerdekaan. Golongan Melayu radikal ini pun mereka pun banyak berjuang untuk kemerdekaan negara. Cuma yang bezanya ialah kalau UMNO dia punya prinsip perjuangannya ialah mereka bekerja sama dengan British. Tapi kalau golongan Melayu nasionalis radikal ni, mereka ni cuba mendapatkan kemerdekaan, membebaskan tanah air daripada penjajahan. Mereka menyatukan seluruh tanah Melayu dengan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Maksudnya mereka sanggup berperang dengan British. Mereka tidak mau ada kerjasama dengan penjajah British. Alright. Mereka maksudnya dorong tidak mau jadi tali barut British lah. And then mereka ni juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun, dan menerbitkan akhbar. Sebab mereka ni persatuan-persatuan dorang banyak menerbitkan akhbar, dan dorang punya isi kandungan lebih kepada anti British, anti penjajah. Jadi British tidak suka dengan dorang ni. Tapi UMNO ngam dengan British. Alright. Jadi mereka terbitkan akhbar suara rakyat sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Alright. Jadi majoriti rakyat menyokong ideologi yang dibawa oleh golongan nasionalis Melayu radikal ini. Alright. Jadi banyaklah persatuan mereka ni. Alright.
Sampai PKMM ni dianggarkan 53,000 orang di seluruh tanah Melayu pada masa itu. Alright. Dan golongan nasionalis ni, Melayu ni, radikal ni, dorang semua ni golongan yang cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang hebat yang berpendidikan tinggi. Mereka ada kesedaran yang tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Right, jadi apabila Putra dan MCJ ini bergabung, mereka duduk sama berbincang, mereka cuba merangka perjanjian persekutuan 1948. Maksudnya mereka mau juga buat sama yang macam dibuat oleh ahli jawatankuasa kerja. Ahli jawatankuasa bincang pasal pembentukan Persekutuan Tanah Melayu kan. Mereka pun buat juga versi mereka sendiri. Jadi orang punya cadangan ringkasannya ialah Putra punya cadangan ialah kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal-ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Itu orang punya ringkasan cadangan. Dan kalau MCJ pula orang punya cadangan ialah penyatuan tanah Melayu dengan Singapura. Sebab Persekutuan Tanah Melayu yang dicadangkan oleh ahli jawatankuasa kerja tidak melibatkan Singapura. Sebab British masih mau ambil tu Singapura. Singapura kan pelabuhan utama kan. Rugilah British kalau kasih merdeka free kan. Right? Dan sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi untuk orang Melayu, ada istiadat dan agama Islam dan syarat kewarganegaraan. Itu mereka punya isi kandungan lah. Right? Jadi dorang gabung nih, Putra dan MCJ ini bergabung, Melayu Cina India ini bergabung. Mereka cadangkan dorang punya perlembagaan rakyat sendiri. Right? Dorang dikira macam pembangkang lah, dorang ni pembangkang. Right? Jadi dorang punya cadangan Julai 1947, mereka Putra bergabung dengan MCJA, mereka mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft perlembagaan rakyat. Antara kandungan perlembagaan rakyat termasuklah ada 10 di sini ya. Yang pertama, mereka mau tanah Melayu disatukan Singapura dengan Singapura. And then yang kedua, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan Majlis Negeri dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Alright. Dan ketiga, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang dan menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Jadi mereka mau semua orang yang tinggal di tanah Melayu mendapat kewarganegaraan tanah Melayu dan menumpahkan taat setia kepada negara Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Bukan lagi yang orang Cina setia kepada China, yang India setia kepada India, bukan begitu. Alright. Yang keempat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dan bertanggung jawab kepada rakyat dan menasihati dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Maksudnya mereka tidak mau raja berkuasa mutlak, dan mereka mau raja berperlembagaan. Maksudnya raja juga tertakluk kepada undang-undang. Alright. And then yang kelima, hal-ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketahui sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Maksudnya macam sekarang lah kan ada majlis khas, organisasi khas yang untuk menjaga adat istiadat Melayu. Dan keenam, perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Dan ketujuh, bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Maksudnya mereka mau bahasa Melayu siap bahasa rasmi. Bahasa lain tidak, Inggris bukan, Cina India bukan. Alright. And then ke-8 iaitu hal-ehwal negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggung jawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Dan ke-9, kewarganegaraan haruslah dinamakan Melayu. Sejujurnya cikgu kurang faham apa maksudnya ni yang ke-9 ni. Kewarganegaraan Malaya haruslah dinamakan Melayu. Adakah mereka bermaksud setiap orang Malaya itu wajib guna nama Melayu macam di Indonesia kan? Indonesia orang Cina pun guna nama Jawa kan. Jadi ini cikgu kurang faham, kamu tanya cikgu kamu, Cikgu pun belum jumpa lagi apa isi tersiratnya nih. Mungkin kita perlu pergi arsip negara nih, Dan yang ke-10 iaitu warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu, merah dan putih. Memang ada pun kan bendera Malaysia kan. Tanah Melayu pada masa itu. Right? Jadi itu 10 mereka punya cadangan. Tapi jadi sekarang nih pada masa ini ada dua pihak yang mau menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi British pun mau ikut cakap siapa? UMNO atau Putra MCJ. Alright. Jadi MCJ ini tidak puas hati dengan British, dan juga UMNO. Mereka mengadakan hartal. Apa tuh hartal? Hartal ni macam mogok lah. Tutup semua kedai apa semuanya. Kita pergi berkumpul, suarakan, tunjuk perasaan. Alright. Ini dia punya gambar. Jadi tapi akhirnya apapun yang berlaku, British tetap
menyokong cadangan daripada ahli jawatan kuasa kerja dan cadangan daripada Putra dan MCAJ ini ditolak oleh British. Okay, sebetulnya mereka buat hartal. Okay, orang mogok lah. Okay, tidak puas hati. Okay, orang ngertikan semua kegiatan ekonomi. Okay, apa maksud hartal lah ni? Okay, ya, hartal ialah tindakan tutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Protes tanpa keganasan ini telah diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. Ya, maksudnya tunjuk perasaan secara aman lah. Okay, itu hartal maksudnya. Okay. Itulah sedikit latar belakang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan akhirnya cadangan daripada ahli jawatan kuasa kerja tadi diterima oleh British dan dilaksanakan pada tahun 1948. Cadangan daripada pihak yang pembangkang ini, Nasionalis Melayu Radikal ini, Putra dan MCAJ ini ditolak oleh kerajaan British. Jadi maka tertubuhlah sebuah negara baru yang bernama Persekutuan Tanah Melayu 1948. Hasil kerjasama Raja-Raja Melayu, UMNO dan juga British. Apa jadi dengan Putra dengan MCJ itu? Mereka masih kekal aktif aktif dalam politik, tetapi cadangan mereka ditolak oleh British. Right? Jadi rasanya itu saja latar belakang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Begitulah ceritanya. Harap kamu paham. Right? Itu saja, kita jumpa lagi di video akan datang berkenaan dengan apakah faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Ya, kita rehat dulu.